Geram saya, sedih sungguh. Mau kita tak sedih macam mana masyarakat yang kita kasih dan kita sayang, tapi bobrok daripada sudut mengetahui bagaimana mengetahui sumber daripada Nabi. Mereka tak tahu. Mereka tak dapat beza cerita betul ataupun cerita bohong. Mereka tak dapat beza hadis yang sahih ataupun hadis yang palsu. Dipalsukan kata-kata Nabi di hadapan mereka. Mereka tak mampu untuk berkata tidak. Mereka percaya habis-habisan. Ustaz, saya nak tanya sikit lah. Sejak IGISB ni mula famous kan, saya tengok, saya sekarang scroll TikTok ni, dia keluar ada banyak gila aliran, termasuklah dekat Indonesia. Sekali ada satu aliran tu dia panggil, dia tulis sendiri, aliran Sufi, marilah bersama-sama lah kita. Lepas tu adalah panel dia apa semua ni. Lepas tu diorang bercerita lah pasal saya mana lah tahu benda aliran Sufi ni. Dan aliran Sufi ni dibenarkan ke dalam Malaysia ni? Saya tak nak masuk benda-benda pelik-pelik ni. Boleh tak dijelaskan? Aliran Sufi adalah aliran tarikat lah. Aliran Sufi ni adalah aliran tarikat. Yang mana kita beranggapan bahawa selagi mana mereka berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, kita tak ada larang. Kita tiada larangan kepada mereka. Mundhabitina bil Quran. Syarat mereka mesti mengikut Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, Tok Guru besar mereka, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Tok Guru paling besar ni zaman tahun 200 Hijrah lebih ni. Dia sebut berkaitan tentang tarikat-tarikat ataupun tarikat-tarikat kesufian ni. Dia ni adalah, mereka ni syarat mereka, man lam yahfazul Quran wa lam yaktubul hadis wala majal fi hadhihi al-tariqah. Dia sebut, dia kata siapa yang tak hafal Quran, tak menulis hadis, maka dia tak ada urusan dengan isu tarikat. Maksud orang tarikat ni asalnya mereka berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Tetapi kemudian tarikat itu dah jadi pelik. Padahal tarikat ni nama tariqah, jalan. Jalan ni nak jalan menuju kepada keredaan Allah. Nak pergi keredaan Allah tak ada jalan lain melainkan sunnah Rasul SAW. Mungkin diperlukan bantuan tok guru yang membimbing, yang disebut sebagai guru mursyid. Guru-guru yang membimbing dia untuk memastikan dia mengamalkan perbuatan yang bertepatan dengan sunnah. Mereka berpuasa, mereka salat tahajud dan seumpama dengannya, bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW. Mereka berzikir mengikut ketepatan daripada ajaran Nabi SAW. Pada asalnya begitu. Tetapi kemudian demi kemudian nampak macam pelik. Sebab dia dah zikirnya pun zikir tersendiri di dalam kumpulan berkenaan. Awak tengok Naqsyabandi, awak nak tengok Syazili, awak nak tengok tarikat-tarikat ni, mereka ada zikir mereka sendiri yang tak sama. Ada tarikat yang zikir ada disyariatkan pada mereka zikir hu. Kalau tarikat Aurat Muhammadiyah yang JSB ni ataupun Rufaqa Arqam ni, mereka ada zikir yahu. Yahu. Yang nu ada tarikat yang lain hu. Ada yang dia ambil hu saja dan ada ambil hu dan yang tu. Ada macam-macam lah. Kita hari ni bertanya semula, adakah ini yang diambil daripada ajaran tariqah, jalan yang bertepatan dengan Quran dan Sunnah? Ataupun ia adalah rekaan daripada orang-orang yang mungkin tidak mengikat diri kepada Quran dan Sunnah. Sepatut mereka mengikat diri. Setiap amalan mereka mesti ada dalil Quran dan Sunnah. Mesti ada. Sebab itu tarikat yang mana yang Syekh Junaid Al-Baghdadi sebut. Kalau tidak, setiap tarikat ada cara sendiri. Mana pergi jalan balik kepada Nabi SAW. Nabi sebut Nabi beri teguran yang keras kepada sahabatnya yang cukup bagus, namanya Uthman ibn Maz'un. Uthman ibn Maz'un ni sahabat Nabi yang kita tak boleh tak pertikai langsung daripada sudut kesalehan dia, keibadatan dia. Ibadatan dia tu kira memang sangat baguslah. Uthman ibn Maz'un, dia dihormati. Dalam sejarah ni dia punya ketokohan ni hebat. Dia termasuk dalam kalangan orang yang awal masuk Islam. Bahkan termasuk dalam kalangan orang yang awal pergi berhijrah ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah untuk bersama dengan Rasul SAW. Dia pula daripada keturunan yang cukup bagus, keturunan Quraisy, memeluk Islam peringkat awal, kira bagus semua, teguh iman dia. Tetapi Uthman ibn Maz'un ni dengan zikirnya hebat, warak dia, zuhud dia, tinggalkan dunia ni tak apa-apa dia nak minat sangat.
cinta kepada ibadah dan seumpama dengannya. Tapi dia pernah beri satu dakwaan. Dia tak nak berkahwin. Dia hebat. Kalau orang kata orang ibadat hebat, dia lagi hebat. Berjuang, dia lagi pejuang. Tapi dia kata, dia tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin. Dia nak hidup membujang. Dia nak hidup membujang. Apa yang Nabi SAW sebut kepada para sahabat yang lain apabila tahu Uthman ibn Maz'un nak hidup membujang? Nabi SAW sebut, dia kata, inni ataqakum indallah. Aku ni, jika nak bandingkan dengan hampa semua ni, aku yang paling bertakwa di sisi Allah. Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Tapi Nabi sebut, aku salat uqim wa anam. Aku salat malam, solat tahajud, dan ada waktu aku tidur juga. Aku berpuasa, dan ada waktu aku buka puasa. Ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Dan aku juga menikahi wanita. Sesiapa yang membenci sunnah aku, maka dia bukan daripada golongan aku. Hadis ini ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahawa Nabi adalah the best. Tak ada orang boleh buat lagi the best daripada Nabi, walaupun sahabat Nabi. Tapi main tiba hari ni ada orang yang bukan sahabat Nabi, bahkan tak setaraf langsung dengan sahabat Nabi. Dia nak buat lebih daripada sahabat Nabi yang telah ditegur oleh Nabi SAW. Agama sandarannya kepada orang yang paling bertakwa, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu kita Nabi. Itu saya kata tu, kalau siapa tak mau nak duk pening-pening, tak payah masuk tasawuf ni. Kalau dia nak masuk tasawuf, dia mesti faham tentang konsep tasawuf yang sebenar. Ada buku berkaitan tasawuf, Al-Madkhal fi Ilmu Tasawuf, yang bagus untuk anda baca, tapi dalam bahasa Arab lah. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu apa buku yang bagus, tapi dalam bahasa Arab ada satu buku, Al-Madkhal fi Ilmu Tasawuf. Itu buku yang bagus untuk dibaca. Mungkin ustaz-ustaz boleh tolong baca kepada sahabat-sahabat. Uthman ibn Maz'un. Maz'un, mim za, ain waw nun, Maz'un. Uthman bin Mas'un. Ini sahabat hebat. Hebat semua dia. Tapi Nabi tegur dia. Dia nak buat apa? Dia cuma nak kata dia nak duk bujang ya. Dia pun tak kata haram kahwin ke apa. Tak kata. Dia tak kata macam tu. Dia nak bertindak sahaja. Cara tindakan dia kata ini pilihan lah. Siapa nak kahwin, aku tak mau kahwin. Betul tak? Siapa nak kahwin, aku tak mau kahwin. Tapi Nabi larang perbuatan tu. Ikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab tu kadang sahabat-sahabat saya dengar XXJSB dan juga kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang terpalit dengan isu-isu seperti ini. Dia orang sebut, dia kata, kami nak amal lagi aurat Muhammadiyah. Macam mana pun nak amal lagi aurat Muhammadiyah. Tapi kalau kita perbaikilah aurat Muhammadiyah tu, kalau kata tak betul aurat Muhammadiyah tu, kita kekal Al-Quran saja ke apa ke. Tapi yang penting nak amalkan aurat Muhammadiyah juga. Sebab apa? Sebab rasa dalam jiwa tu, rasa dah rasa sesuatu dah pada aurat Muhammadiyah. Sesebut sungguh-sungguh. Marilah kita kembali kepada yang diajar oleh Nabi SAW. Kita kata kita ahlu sunnah wal jamaah. Berbanggalah dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah. Siapakah ahlu sunnah? Ahlu sunnah ialah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang mengikuti jalan Rasulullah. Mengikuti jalan. As-sunnah itu jalan. Mengikuti jalan Rasulullah. Macam mana nak ikut jalan Rasulullah? Mesti melalui pemahaman daripada guru-guru yang membawa daripada jalan Rasulullah. Ada tak disiplin dia untuk kita mengetahui ia datang benar daripada Rasulullah ataupun tidak? Ia ada disiplin. Bukan sekadar orang ni kata, Rasulullah kata semalam, Rasulullah jumpa aku semalam, Rasulullah dah bagi tahu kepada Azura, Rasulullah dah bagi tahu kepada Abuya, Rasulullah bagi tahu ke orang ni. Bukan begitu disiplinnya. Itu bukan disiplin. Itu adalah kerosakan. Geram saya, sedih sungguh. Mau kita tak sedih macam mana masyarakat yang kita kasih dan kita sayang. Tapi bobrok daripada sudut mengetahui bagaimana Nabi, bagaimana mengetahui sumber daripada Nabi. Mereka tak tahu. Mereka tak dapat beza cerita betul ataupun cerita bohong. Mereka tak dapat beza hadis yang sahih ataupun hadis yang palsu. Dipalsukan kata-kata Nabi di hadapan mereka. Mereka tak mampu untuk berkata tidak. Mereka percaya habis-habisan. Ya Allah, ya salam. Padahal dia ada disiplin. Ahlu sunnah ada disiplin. Bila kita kata nak sandarkan sesuatu kepada Rasulullah, dia ada disiplin. Ada ilmu dia, ilmu hadis. Hadis itu apa? Kullu ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn fi sifatihi khalqiyah aw khuluqiyah. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kata-kata, perbuatan dan juga takrir.
pengakuan Nabi SAW. Demikian juga sifat-sifat akhlak Nabi, sifat bentuk fizikal Nabi dan juga akhlak Nabi SAW. Macam mana kita nak tahu tu hadis ialah hadis, tapi betul ataupun tidak, macam mana, ada disiplin tak? Ada. Kalau nak percaya, dia ada disiplin. Nak percaya sesuatu tu disandar kepada Nabi, dia mesti jalan macam ni. Hadisus sahih huwa mattasala sanaduhu binaqlin adilin dhabitin bighairi syuzuzin wala illah. Dia mesti datang daripada sanad yang sahih. Maksudnya hang dengar daripada orang sebelumnya. Sebelumnya dengar sampai Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi yang mendengar, ada tabi'in yang mendengar, ada tabi'in yang mendengar. Dia ada jalan periwayatan tu. Dia bukan boleh skip jalan tu. Az-Zura bagi tahu kepada kita bahawa Rasulullah telah bersabda. Tak boleh macam tu. Nasir bagi tahu kepada kita bahawa Rasulullah telah berkeyakinan untuk melakukan sekian-sekian. Tak boleh macam tu. Umujah kata Rasulullah telah berpesan kepadanya sekian. Boleh macam? Tak boleh macam tu. Tak boleh. Itu bukan disiplinnya, itu bukan caranya. Dalam ilmu hadis, dia ada cara dia. Dia ada sanad. Sanad yang kita kata, aku dengar daripada orang ni. Aku dengar, contoh kita kata cerita pasal wujudnya Kampung Pulau Ketam. Kampung Pulau Ketam ni macam mana wujud? Wujudnya dia ambil cerita ni daripada Tok Bangau. Tok Bangau dengar daripada Tok Bangau cerita kepada Pak Yatim. Pak Yatim cerita kepada anak dia Syabudin. Contohlah. Syabudin ni anak kepada Pak Yatim. Pak Yatim ni dia ni murid kepada Tok Bangau. Tok Bangau tu adalah orang yang mengasaskan tempat berkenaan. Dia cerita. Jadi ini sanad nama dia. Ini nama dia sanad. Ada tak sanad tu? Siapa yang jumpa Rasulullah SAW? Mesti sahabat Nabi. Dia bukan boleh orang zaman hidup lah ni jumpa Nabi. Tak boleh. Rasulullah SAW sudah wafat. Baginda dah tak ada. Nak jumpa dengan dia, dengan maksud kita nak memberikan riwayat hadis, ia perlukan sahabat Nabi. Yang mana mereka semua ni telah meninggal dunia. Itu disiplin dia. Bukan setakat ada sanad. Itu kalau ada sanad, baru satu syarat. Ada je hadis palsu tapi dibuat sanad, dia reka-reka sanad. Ada je hadis yang dhaif tapi dia reka-reka sanad. Nampak? Bukan setakat ada sanad. Binaqlin adilin. Orang dalam sanad tu mesti boleh percaya. Syabudin ni yang cerita kepada anda, yang ambil daripada Pak Yatim dengar daripada Tok Bangau, orang-orang tu boleh percaya ataupun tak? Mereka ni dalam kategori apa? Nama mereka ada tak di dalam buku senarai orang-orang yang dipercayai? Ada tak? Pergi cek-cek, tak ada. Tak boleh pakai. Orang-orang ni nama-nama dia dah direkodkan dalam kitab As-Siqat dan sebagainya. Di dalam ilmu jarh wa ta'dil dah ada yang tu. Ilmu yang tadi yang sebut pasal gosip pasal orang tu. Nama dia mesti ada dalam kategori orang yang dipercayai. Ada tak nama tu? Kalau ada, apa sifat dia? Binaqlin adilin dhabitin. Dia mestilah dalam kategori orang yang adil dan juga kuat ingatan dia, dhabit. Dia tak boleh lupa, saat-saat lupa. Dan dhabit tu ada banyak kategori pula. Kenyataan dia pula berghairi syuzuz wala illah. Tak boleh ada syaz, tak boleh ada perkara yang meragukan, tak boleh ada cacat celah. Ni banyak kita bincang. Tapi isu tu dia ada disiplin dia. Bukan main boleh percaya macam tu saja. Ini agama. Dia ada disiplin dia untuk setiap perkara tu. Nampak tak? Jangan duduk buat pelik-pelik. Allah ya salam. Saya sedih kadang. Sahabat-sahabat kita ni kadang percaya benda yang merepek. Tapi buat macam mana? Mereka tak duduk kat dalam tu. Mereka tak duduk dalam suasana ilmu. Jadi mereka hanya ikut dalam doktrinisasi yang ada itu sahaja. Kita tak boleh nak buat apa. Kita ni pun masyarakat yang perlu kepada upgrade ilmu. Wallahualam.